Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar kisah misteri dan mistik. Terima kasih saya ucapkan kepada semua subscriber dan pendengar yang sudi dengar kisah seram yang saya bawakan untuk anda semualah. Dan kepada yang belum lagi subscribe, anda boleh tekan butang subscribe tanda sokongan anda dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi terbarulah. Baiklah, seperti yang dijanjikan pada episod yang lepas, episod ni adalah rakaman semula di mana saya remove videonya atas kesalahan saya sendirilah. Jadi seperti yang terpapar pada tajuk video episod yang ke-20 pada kali ini, kejadian berlaku ketika Ida berada di MRT, salah satu public transport yang ramai digunakan oleh rakyat Malaysia lah. Jadi apa yang berlaku? Sama-sama kita dengarkan kisah ini. Jadi sebelum saya mulakan episod pada kali ini, seringkali saya ingatkan pada semua pendengar, iaitu anggaplah kisah yang dikongsikan ini sekadar hiburan semata-mata dan jangan anda percaya kerana kita tidak tahu sejauh mana kebenarannya. Jadi ada baik dan buruknya yang boleh kita jadikan sebagai teladan lah. Jadi tanpa membuang masa, sama-sama kita dengarkan kisah ini. Baiklah, pengalaman kali ini dikongsikan oleh Ida dan kejadian berlaku sekitar tahun 2018 ataupun 19 lah. Jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pendengar. Nama saya Ida dan saya nak kongsikan pengalaman saya yang pada waktu tu saya ni baru je habis SPM. Kira-kira 10 ataupun 11 bulan yang lalu lah, hampir setahun. Barulah betul Walaupun kejadian ni dah lama berlaku katanya, tapi kejadian ni betul-betul buatkan saya meremang bulu roma bila saya ceritakan pada orang lain, menyebabkan saya tak boleh lupa perkara yang terjadi. Apa yang terjadi? Jadi selepas habis peperiksaan, sementara menunggu keputusan lah, saya gemar menghabiskan masa saya ke arah pusat Bandaraya Kuala Lumpur katanya. Sebabkan saya ni pun bersekolah di sana lah. Jadi kawan-kawan pun ramailah yang menetap di sana. Disebabkan dari bangku sekolah lagi, saya dah menggunakan khidmat MRT katanya. Jadi sangat convenient ataupun memudahkan urusan saya lah untuk ke Kuala Lumpur tanpa menghadap kesesakan trafik yang padat. Yalah, sebab kita tahu kan Kuala Lumpur ni memang penduduknya padat lah. Kalau kita nak naik kereta, hadaplah Tuhan. Jadi dari rumah nak ke MRT pula tak sampai 10 minit jarak perjalanan. Biasalah kalau dah nama pun remaja, dress up pun bukan biasa-biasa ni. Saya ke sana pun bukan buat apa sangat pun, cuma berborak-borak, window shopping, lepas tu baliklah. Jadi kejadian seram yang saya lalui ni berlaku apabila saya pulang dari Kuala Lumpur menuju semula ke MRT Sungai Buloh. Jadi dalam pukul 8 lebih malam macam tu barulah saya sampai di stesen untuk pulang ke Sungai Buloh lah. Jadi sementara menunggu tu, minta maaf pada semua pendengar, terutamanya pada pendengar yang muda, sebab saya ni ada tabiat ataupun habit yang buruk lah untuk seseorang yang baru tamat belajar pada waktu tu, iaitu merokok. Jadi kalau ada adik-adik yang dengar tu, Jangan ikut tabiat saya kerana tak ada benda yang baik pun merokok ni. Dahlah membazir, bahayakan kesihatan pula tu. Jadi adik-adik di luar sana tu jangan mulakan Dan kepada yang dewasa, slowly lah cuba berhenti. Lagi-lagi kita dah menjalani bulan puasa, bolehlah cuba kurangkan. Baiklah, berbalik pada kisah Ida. Jadi katanya kawasan menunggu tu kosong dan tak ada orang pun sebenarnya. Mungkin disebabkan hari pada waktu tu hari Ahad dan mungkin keesokannya pula hari bekerja, jadi tak ramailah yang keluar. Saya pun duduklah di kawasan menunggu, betul-betul di kawasan masuk ladies coach katanya. Jadi saya pun nyalakanlah rokok, sebab tak ada nak buat apa kan. Tempat pula tak ada orang, memang takkan ada orang yang akan tegur lah. Sunyi, walaupun bunyi angin yang sayu pun saya boleh dengar. Jadi handphone saya pula bateri memang tak banyak lah, nak buka lagu pun tak boleh. Jadi sempatlah saya hantar satu text message pada abang saya untuk jemput saya di stesen Sungai Buloh. Dan zaman pada waktu tu, power bank ni boleh dikatakan rare, memang tak banyaklah orang guna. Jadi apa yang berlaku, sambil saya duduk tu dan termenunglah, saya perasan tahu ada orang duduk di hadapan saya di mana MRT menghala ke Kajang.
Saya pula di bahagian platform menghala pulang ke Sungai Buloh lah. Jadi road kami ni berbeza. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba bulu roma lengan, lengan belah kiri katanya, belah kiri saya je yang meremang. Mungkin disebabkan sejuk, dan bila saya rasa tak selesa, saya pun pandanglah ke arah berlainan, dan kebetulan MRT pun sampai. Jadi dalam hati, alamak, rokok tak habis lagi ni. Saya pun buang macam tu je lah rokok dan terus naik ke MRT katanya. Sampai je di stesen Sungai Buloh, kata Ida. Sementara saya menunggu abang saya sampai, saya cuma duduk di kawasan menunggulah. Sebab saya fikirkan balik, kalau saya keluar bahaya. Sebab saya ni pula perempuan, sorang-sorang pula tu. Jadi bahayalah, takut apa-apa jadi kan. Saya pun nyalakanlah lagi rokok sebelum abang saya sampai. Dan pada waktu tu, mata saya ni melilau memandang sekeliling. Dan apa yang berlaku, lelaki yang sama saya nampak di salah satu stesen di Kuala Lumpur muncul di hadapan saya, betul-betul dekat depan saya ni. Saya cam dan saya yakin yang dia tu orang yang samalah. Sebab this person ni katanya berkulit putih pucat dan t-shirt putih berseluar hitam. Tapi apa yang menyebabkan saya yakin ianya orang yang sama, seluarnya di mana kaki belah kiri tu koyak atas paras lutut dan penuh dengan lebam-lebam. Dan saya ingatkan dia ni cuma gelandangan lah yang menceroboh masuk di kawasan stesen MRT tu. Jadi kali ni dia berdiri di platform menghala ke Kuala Lumpur. Anda bayangkan, dia ada dekat platform, dekat menghala ke Kuala Lumpur. Tapi masalahnya, waktu saya nampak dia tu, dia duduk dekat platform menuju ke arah Kajang. Tapi macam mana dia boleh ada dekat depan saya pula? Jadi tiba-tiba saya ada terdengar, shh, shh. Bunyi apa ni? Bunyi tu ibarat macam orang berbisik tau, yang memanggil seseorang. Macam dia berbisik memanggil seseorang. Shh, shh. Macam tu lah apa yang Ida bagi tahulah. Jadi saya cari. Mana datangnya bunyi ni? Kiri kanan tak ada orang ni, tapi bunyi tu macam betul-betul ada di sekeliling saya. Jadi kadang-kadang kalau dengar tu, bila dengar tu, dia ada dekat depan. Tapi bila kita dengar balik, saya dengar balik lah, kata Ida, apa yang membuatkan saya terkejut bila saya dengar betul-betul di telinga kiri saya. Dan bila saya terkejut, saya terbuanglah rokok tu. Takut ke? Suara siapa ni? Suara tu punya kuat macam ada orang bercakap betul-betul depan muka saya. Jadi bila saya cari tak ada orang. Hey, siapa tu? Shh. Ada lagi suara yang macam memanggil tak, seolah-olah memanggil. Tiba-tiba orang yang ada depan saya tu melambai-lambai dekat saya. Pandanglah sini bila aku bercakap dengan kau. Jangan takut. Apa lagi ni, dah bila nampak dan dengar macam tu, saya pun larilah. Sampai saya nak masukkan tiket pun dah tak betul, punyalah gelabah. Saya pun apa lagi, lari sampai ke kawasan parking motosikal yang berdekatan tempat menunggu teksi. Jadi adalah dalam 2-3 biji teksi yang menunggu. Sampai ke pemandu teksi tu pun tegur saya, Dek, ni kenapa ni, ada masalah ke? Jadi pada masa yang sama, saya boleh dengar bunyi motor abang saya. Sebab bunyi exhaust dia pun saya dah boleh cam lah. Ni abang aku ni. Saya tak cakap banyak, sampaikan pakcik-pakcik pemandu teksi tu lah. Pun saya tak layan lah. Terus saya lari ke abang saya. Abang saya ni pun pelik lah, kenapalah dengan adik aku ni kan? Jadi saya gesa abang supaya cepat tinggalkan kawasan stesen MRT tu. Sampai abang saya pun tegur, Ida, kau ni kenapa ni apa bau hangit ni? Kau isap rokok Jadi biasanya saya akan sembur perfume supaya bau tak kuat dan makan gula-gula mint lah. Tapi disebabkan kejadian yang berlaku tu, saya dah tak boleh fikir apa dah. Dan bila sampai je ke rumah lah, abang gesa saya ceritakan apa yang berlaku. Jadi teruklah saya. Teruk saya kena marah dengan abang, kedua ibu bapa saya apatah lagi lah. Mereka lah yang paling teruk marah saya sebabkan saya ni dengan usia yang muda.
Usia yang muda kecil-kecil dah pandai nak merokok. Jadi teruk saya kena marah sampai saya dilarang untuk keluar pada waktu tu. Jadi saya mengaku yang saya salah, dan sejak daripada hari tu saya dah tak merokok dan takut nak balik malam sampai ke hari ni tau. Jadi minta maaf pada para pendengar semua jika ada yang tak suka dengan habit ataupun tabiat saya lah, kata Ida. Dan kisah yang saya kongsikan ini, inilah pengalaman seram yang pernah saya lalui. Jadi sekian daripada saya, Ida. Jadi berikut adalah kisah yang dikongsikan oleh Ida. Jadi berdasarkan kisah yang dikongsikan, banyaklah pengajaran yang boleh diambil. Jadi pada adik-adik di luar sana tu, ini saya tekankan kat sini lah, kalau ada yang dengar kisah saya bawakan ni, jangan mulakan. Sebab merokok ni betul-betul tak ada faedah. Daripada merokok, lebih baik buat sesuatu yang sihat lah. Dan pada adik-adik yang baru lepasan SPM, limitkanlah ataupun hadkan aktiviti anda. Keluar tu janganlah sampai balik lewat sangat, sampai malam baru nak balik. Jadi kadang-kadang bila kita ni terlalu takut, jadi macam-macam lah benda kita terbayang. Dan bila terkena gangguan, mulalah menyebabkan kita ni jadi emotionally unstable, boy. Jadi sebab gangguan-gangguan ni memang kerja-kerja si makhluk jin tu, sama ada nak menyesatkan manusia ataupun mendorong kita buat sesuatu yang haram lah. Jadi berikutan dengan kes virus yang melanda seluruh dunia, Perdana Menteri kita telah mengumumkan bahawa rakyat Malaysia tidak dibenarkan rentas negeri untuk balik beraya lah. Akan tetapi dalam daerah masih dibenarkan. Jadi sama-samalah kita menurut perintah yang dikeluarkan. Kita jaga kita. Jadi sebelum terlambat, saya ingin mengambil kesempatan lah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Setelah sebulan kita berpuasa dan macam-macam cabaran kita lalui, bukan kita je, malah satu dunia turut terkesan dengan pandemik COVID-19 ni. Jadi Alhamdulillah, episod pada kali ini tamat di sini saja. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi dengar episod yang saya bawakan pada kali ini lah. Dan jangan lupa subscribe untuk menyokong channel ni. Dan jika anda ingin berkongsi kisah anda di mana saya akan ketengahkan dalam channel ni, boleh hantarkan ke email editaki@gmail.com dan boleh juga DM di Facebook page saya iaitu Editaki. Jadi dengan ini sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan bye bye. Stay safe, stay at home.